Masalah ke-131, sembahyang berimamkan kepada seorang ummi. Siapa ummi ni? Ummi siapa? Perempuan? Perempuan? Kan. Ummi ni dari satu istilah, iaitu orang yang tidak betul membaca Quran, tidak betul membaca Fatihah lah, rukun solat, Fatihah dan takbiratul ihram. Tidak betul baca Quran ni ada dua kategori, ada dua jenis lah. Jenis yang pertama tak betul tapi masih sah. Jenis yang kedua tak betul dan tidak sah. Tidak betul tapi masih sah kalau dia melakukan kesalahan yang tersembunyi, lahnun khafi. Adapun kalau tak betul itu melakukan kesalahan yang nyata, lahnun jadi, yang itu tidak sah. Kalau yang lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi, contohnya kesalahan pada dengung, kesalahan pada makhraj huruf itu tidak berapa tepat lah, tapi tidaklah bertukar kepada huruf yang lain, maka kesalahan seperti itu dinamakan lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi, masih sah lagi solat. Tapi kalau sampai menukar baris, menukar huruf, yang itu tidak sah, tidak sah solat. Jadi ummi lawan dia qari. Asal perkataannya daripada ummun, ibu. Dia bukan ummi yang kita panggil ibu tu. Ummi itu maknanya ibu saya, ummi. Kalau ummi kat sini, ummiyun, ya di ujung tu ya nisbah. Adapun ummi ibu saya, ya di ujung tu ya dhamir lil mutakallim wahdah. Ganti nama, dhamir itu ya tanda sukun ataupun baris mati, ummi baris mati. Tapi yang ni seorang yang ummiyun, ya tu bersabdu. Ada beza lah. Kenapa istilah ini diambil daripada perkataan ibu, tidak disanakan kepada bapa? Kerana zaman dulu wanita ni kebanyakan je lah tidak berpendidikan lah, seperti mana orang lelaki-lelaki. Zaman tok nenek kita dulu-dulu pun macam tu juga kan. Habis sekolah rendah, duduk rumah ni, tu orang datang masuk minat, tak sambung pelajaran dah. Tak macam wanita zaman kita ni. Ini baru zaman kita lagi ni. Zaman Nabi dulu, wanita-wanita dia kebanyakannya tidak pandai membaca dan menulis. Maka oleh sebab itulah istilah tidak tahu baca tulis ni disandarkan kepada ibu, ummi. Bahkan Nabi SAW digelarkan sebagai An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak membaca dan menulis. Walaupun Nabi tidak membaca dan tidak menulis, tapi Nabi seorang yang cerdas. Antara sifat-sifat Rasul ialah fatanah. Bahkan sifat Rasul tabligh, menyampaikan, mesti fatanah. Kalau dia tidak fatanah, bagaimana dia boleh menyampaikan? Sebab itu di dalam perbincangan sifat-sifat Rasul, sebagian ulama berpendapat sifat-sifat yang wajib bagi Rasul 3. Apa dia? As-sidqun, benar. Kemudian tabligh, kemudian al-amanah. Fatanah itu tak termasuk. Kalau yang pendapat 3 dah. Kalau yang pendapat 4 dimasukkan fatanah. Pendapat yang kata 3 saja, fatanah itu sudah pun termasuk di dalam tabligh. Berlaku amanah, menyampaikan, berlaku benar. Tapi kalau fatanah, cerdas, yang ini bukan kemampuan manusia. Cerdas ni adalah pemberian, anugerah, bukan daripada hasil usaha manusia. Jadi kalau sifat Rasul yang Allah perintahkan, Rasul itu mesti dia berlaku benar, mesti dia beramanah, mesti dia menyampaikan.
mesti dia cerdas, dia tak mampu. Cerdas-cerdas ni pemberian Allah. Maka sebab tu setengah ulama berpendapat 3 saja sifat Rasul ni. Dan fatana itu sudah pun termasuk di dalam tabligh. Kerana ingin menyampaikan mesti fatana. Okey, jadi Nabi SAW tidak membaca dan tidak menulis, tetapi Nabi seorang yang cerdas, luar biasa, cerdas luar biasa. Cerdas luar biasa ni tak semestinya pandai tulis baca, tak semestinya. Apa best pun pandai tulis baca tapi lembab kan? Tak tengok dia juga. Okay. Dan Allah buat Nabi tak boleh tulis baca ni ada hikmah yang sangat besar untuk menyelamatkan Nabi daripada difitnah, menyelamatkan Al-Quran daripada dituduh ciptaan Nabi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Allah kata dalam Quran, engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya, tidak pernah membaca apa pun dan tidak pernah menulis apa pun, supaya tidak akan dituduh oleh orang-orang yang batil, yang membuat kebatilan, bahawa Quran itu adalah ciptaan Muhammad. Terbuktilah di kalangan musuh-musuh Islam yang ingin menuduh bahawa Quran itu adalah rekaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil daripada kitab-kitab Rom, belajar daripada datuk dia Abdul Muttalib, kemudian direkanya Al-Quran. Jadi kesemua tuduhan itu batil kesemuanya. Kenapa Nabi tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis? Jadi tidak membaca dan tidak menulis kepada Nabi itu adalah satu mukjizat. Okey, jadi kembali kepada kitab kita ni, sembahyang berimamkan kepada seorang yang ummi. Apabila nyata bahawa keadaan imam itu seorang ummi, maka sembahyang makmum itu tidak sah. Dan jika sembahyang seorang ummi sebagai imam kepada jemaah ummi, jadi imam ummi, makmum kesemuanya ummi juga, sepertinya juga, dan jemaah qari. Tapi ada juga di kalangan jemaah tu beberapa orang yang qari. Qari ini yang melawan kepada ummi tadi lah, yang boleh membaca Quran. Maka sembahyang jemaah ummi itu sah, dan sembahyang jemaah qari itu tidak sah. Jadi makmum-makmum yang ummi sama dengan imam pun ummi, kesemua yang ummi tadi itu sah, tapi makmum yang qari tidak sah kerana mengikut imam yang ummi. Jadi kalau imam ummi, makmum pun ummi, maka sahlah makmum dan imam. Sebab apa? Sebab dia satu geng. Tapi kalau imam ummi, makmum qari, tak sahlah makmum yang qari. Dan wajiblah mereka, yakni makmum yang qari, mengulangi sembahyangnya menurut kaul pendapat yang mu'tamad. Teguh. Kalau dia salah, wajib teguh. Ya, boleh. Cari ya, teguh teruslah. Contoh macam imam tu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makmum teguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi imam pun alham juga. Alhamdulillah. Makmum teguh. Alhamdulillah. Tapi kalau dia tak betul-betul juga, tak boleh lah. Wajib mufaraqah. Mufaraqah. Tak boleh. Si nak teguh bila nak habis solat. Ikutlah. Ikut rajin tak rajin. Demikian juga tidak sah sembahyang orang yang berimamkan dengan orang yang membaca Fatihah dengan bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Dia translate. Fatihah ni tidak boleh ditranslate, tak boleh dialih bahasa kepada bahasa lain. Tidak seperti takbiratul ihram.
Takbiratul ihram kita boleh. Kalau orang ni masuk Islam, dia tak sempat belajar tak habis ni, Allahu Akbar tak boleh nak sebut tak boleh nak sebut pelat. Jadi dia boleh tukar kepada bahasa dia, Tuhan Maha Besar, boleh sah solat dia. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram bukan Quran, tapi Fatihah tu Quran. Quran ni tak boleh diterjemahkan. Untuk sah solat tidak boleh diterjemahkan. Kerana bila Quran diterjemah ke bahasa lain, akan hilanglah kemukjizatannya. Jadi kalau orang ni baru masuk Islam, baru 10 minit masuk Islam, nak habis dah asar, nak belajar pun tak dapat ni. Tapi dia pergi solat lah. Solat sekadar yang dia mampu lah. Mungkin penguatan solat tu dia boleh lagi ikut, tapi bacaan-bacaan tu dia tak boleh nak sebut. Jadi macam mana dia nak solat? Dia ada beberapa cara lah. Yang pertama, kalau dia boleh baca, dia boleh guna mushaf. Okey, buka mushaf depan. Peganglah mushaf tu, tengok. Handset pun boleh. Dia baca Bismillah. Kalau dia boleh baca lah. Kalau dia tak boleh baca, dia boleh dengar. Minta tolong seorang bacakan ke dia. Minta tolong seorang haji ni, tolong bacakan. Jadi bila dia baca, mu'alaf ni boleh ikut lah. Bismillah, ikut ikut baca. Diikut orang baca. Dia nak baca sendiri tak boleh. Kalau haji dah nak tolong, carilah ni handset ke, audio lah, radio ke, pasang Bismillah, ikut baca. Kalau nak ikut pun tak boleh. Apa yang boleh? Kalau dia ada beberapa ayat yang dia hafal, contohnya dia hafal Bismillahirrahmanirrahim je, yang lain dia tak hafal Bismillahirrahmanirrahim, maka dia ulang sahaja Bismillah tu sehingga 7 kali. Kerana Fatihah 7 ayat, ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, ulang 7 kali. Atau satu huruf pun dia tak hafal, satu ayat pun dia tak hafal Fatihah, ayat apa yang dia hafal pun boleh juga. Maka bacalah ayat tu dengan anggaran banyaknya jumlah ayat di surah Fatihah. Okay, dengan anggaran. Satu ayat Quran pun dia tak hafal. Ini cerita yang baru masuk Islam ni yang dah lama ni takkan tak hafal ni. Ketuk kepala kan tak hafal lagi Fatihah. Okey. Kalau dia tak hafal juga Quran, maka dia boleh baca zikir. Subhanallah. Ada Allah ya. Allah. Zikir. Tapi nak translate Quran tak boleh. Tidak seperti takbiratul ihram. Nak translate contoh apa? In the name of God. In the name. Tak boleh. Dan kalau dia tak boleh juga zikir pun, satu zikir pun dia tak reti, maka dia hanya diam sahaja. Diam senyap dengan kadar bacaan suratul Fatihah. Itu cara dia.